Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Aziz bin Muhammad Sharafi dan rakan penyampai saya hari ini. Saya Jacqueline Mistika Anna Richard akan terus setia bersama anda pada hari ini bagi membincangkan topik perekonomian pendapatan negara. Dari segi pengeluaran, pertumbuhan negatif direkodkan oleh semua sektor kecuali sektor pertanian. Apakah itu KDNK? KDNK merupakan nilai barang akhir dan perkhidmatan yang dihasilkan dalam sesebuah negara oleh faktor pengeluaran milik negara itu dan milik negara asing. Bagi tempoh 1 tahun sebelum ditolak dengan susut nilai, sektor pembinaan mengalami kemerosotan paling tinggi iaitu sebanyak 44.5%. Contoh syarikat pembinaan yang terjejas ialah seperti syarikat Eco World Development Berhad yang merupakan anak milik syarikat Malaysia dan Iran yang mengalami kerugian mendadak menyebabkan KDNK negara jatuh dengan pesat. Akibat dari penularan pandemik COVID-19 ini juga telah menyebabkan gangguan terhadap bekalan dan rantaian nilai berikutan langkah sengkatan pergerakan dilaksanakan di banyak negara menyebabkan pintu negara ditutup bagi mengekang penularan wabak berkenaan. Kesannya KNK Malaysia turut mengalami kemerosotan sama iaitu di bawah paras 21.8% daripada pertumbuhan marginal 9.2%. Apakah yang dimaksudkan oleh KNK? KNK ialah nilai barang akhir dan perkhidmatan yang dihasilkan dalam sesebuah negara oleh faktor pengeluaran milik negara itu sendiri bagi tempoh 1 tahun sebelum ditolak dengan susut nilai. Antara syarikat yang mengalami kemerosotan memerangsangkan dalam KNK negara ialah syarikat Eco World Development yang menyebabkan KNK negara jatuh jauh dari kebiasaannya. Apabila kedua-dua KDNK dan KNK diperolehi, maka statistik dan data tersebut akan ditolak dengan susut nilai untuk memperoleh keluaran negara bersih. Susut nilai ialah perbelanjaan yang diperuntukkan untuk menggantikan barang modal seperti mesin dan jentera. Baiklah, bagi membincangkan isu pendapatan negara kita, mari kita bersama wartawan kita Rosmaira untuk bertanyakan kepada panel-panel pakar jemputan bagi mengupas konsep pendapatan negara dalam segmen wawancara khas bersama pakar-pakar ekonomi kita. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton kita pada hari ini. Baiklah, pada malam hari ini kita akan membincangkan satu topik yang hangat dibicarakan pada waktu ketika ini. Oleh itu, marilah kita berkenalan dengan ahli panel kita yang tidak asing lagi dalam dunia ekonomi dan saya telah menjemput mereka pada malam ini. Kita memperkenalkan ahli panel kita yang pertama iaitu Profesor Nadia Khalil. Apa khabar Profesor? Alhamdulillah. Seterusnya kita berkenalan dengan ahli panel kita yang kedua iaitu Dr. Syazwan Arif. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah, khabar baik. Dan terakhir kita berkenalan dengan panel yang ketiga iaitu Datuk Sofia Aisyah. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah. Baiklah, tanpa membuang masa, saya ingin menunjukkan soalan yang pertama kepada Profesor Nadia. Profesor, bolehkah Profesor terangkan tentang isu semasa kita berkenaan dengan KDNK, KNK dan KNB yang kiat merosot. Jadi bolehkah Profesor memberikan perbezaan antara KNK, KDNK dan KNB itu sendiri? Terima kasih kepada soalan yang telah diajukan tadi Puan Rosmaira Syamira. Jadi sebelum saya terangkan dengan lebih jelas dan lebih terperinci tentang soalan yang telah diajukan, pembaca berita sebentar tadi telah memberi maksud keluaran dalam negara kasar, keluaran negara kasar juga keluaran negara bersih. Jadi saya dapati semua orang telah faham apa yang telah disampaikan oleh pembaca berita sebentar tadi. Jadi oleh itu saya akan terangkan dengan lebih jelas apakah itu perbezaan di antara keluaran negara kasar dan juga keluaran dalam negeri kasar. Jadi perkara yang membezakan kedua-dua konsep ini ialah pendapatan faktor bersih luar negeri. Jadi apakah itu pendapatan faktor bersih luar negeri? Pendapatan ini ialah merupakan perbezaan di antara jumlah pendapatan faktor luar negeri dan juga bayaran faktor kedua negara. Jadi setelah kita mengetahui perbezaan ini, jadi saya boleh terangkan apakah hubungan di antara kedudukan keluaran dalam negeri kasar dan juga keluaran negara kasar. Jadi apabila keluaran negara kasar itu melebihi kedudukan dalam negeri kasar, iaitu sekiranya pendapatan faktor bersih luar negeri bernilai positif, iaitu pendapatan faktor dari luar negeri melebihi bayaran ke luar negeri. Seterusnya, sekiranya kedudukan dalam negeri kasar melebihi kedudukan negara kasar, iaitu pendapatan faktor bersih ke luar negeri bernilai negatif, iaitu bayaran faktor ke luar negeri melebihi pendapatan faktor dari luar negeri. Dan sebab kenapa
keluaran negara kasar melebihi keluaran dalam negeri kasar bernilai positif yang disebabkan oleh negara itu banyak membuat pelaburan di luar negara dan keuntungan bawa balik dari luar negara. Dan sebab mengapa kedudukan dalam negeri kasar melebihi kedudukan negara kasar bernilai negatif, iaitu disebabkan oleh negara itu banyak menerima pelaburan asing dan keuntungan dibawa balik ke negeri asal pelabur asing. Dan seterusnya saya akan terangkan apakah itu perbezaan di antara konsep kedudukan negara kasar dan juga keluaran negara kasar dan juga keluaran negara bersih. Jadi perkara yang membezakan antara keluaran negara kasar dan juga keluaran negara bersih ialah susu gulai. Dan susu gulai ini kita tolak daripada kedudukan negara kasar untuk memberikan gambaran sebenar tentang kepayaan keluaran negara. Setakat itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Profesor Nadia Halim atas penjelasan sebentar tadi. Maka kita akan beralih kepada isu keluaran negara pada harga pasaran dan keluaran negara pada kos faktur. Sebelum kita memperdengarkan tentang perbezaan antara perkara-perkara tersebut, saya akan menjelaskan dahulu definisi tersebut. Keluaran negara pada harga pasaran ialah nilai keluaran negara yang dihitung mengikut harga yang dibayar oleh pengguna di pasaran. Manakala keluaran negara pada kos faktur ialah nilai keluaran negara yang dihitung mengikut kos yang dibayar kepada faktor pengeluaran untuk mengeluarkan barang tersebut. Maka kita beralih kepada ahli penelitian kedua tentang perbezaan antara keluaran negara pada harga pasaran dan keluaran negara pada kos faktur. Silakan ahli penelitian kedua, Dr. Syazwan. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada moderator kita, Puan Maira. Jadi perbezaan antara keluaran negara, harga pasaran dengan kos faktur. Jadi yang pertama ialah cukai tak langsung akan menyebabkan harga pasaran lebih tinggi daripada kos faktur. Manakala subsidi pula menyebabkan kos faktur lebih tinggi daripada harga pasaran. Dan yang kedua, untuk menentukan harga pasaran daripada kos faktur, subsidi perlulah ditolak daripada kos faktur dan cukai tidak langsung perlu ditambah. Yang ketiga, hubungan antara keluaran negara pada harga pasaran dengan keluaran negara pada harga faktur adalah nilai keluaran negara berdasarkan kos yang dibayar oleh pengeluar kepada faktor pengeluaran. Manakala keluaran negara pada harga pasaran adalah nilai keluaran negara berdasarkan harga barang dan perkhidmatan yang dibayar oleh pengguna di pasaran, yang mengandungi nilai cukai tak langsung dan juga tidak termasuk nilai subsidi. Baiklah, sekian, terima kasih daripada saya. Kembali kepada Alif. Terima kasih kepada Dr. Syazwan Arif. Baiklah, kita beralih kepada isu pendapatan persendirian dan pendapatan mulai guna. Maka saya akan menjelaskan sedikit tentang maksud pendapatan persendirian dan pendapatan mulai guna. Pendapatan persendirian ialah jumlah pendapatan yang diterima oleh semua individu dalam ekonomi sama ada daripada pendapatan faktor yang diterima atau bayaran rendahan. Manakala pendapatan boleh guna ialah bahagian pendapatan persendirian yang dapat dibelanja atau ditabungkan selepas pembayaran cukai dan pendapatan persendirian. Maka kita beralih kepada ahli peneliti yang ketiga, iaitu Datuk Sofia, tentang perbezaan antara pendapatan persendirian dan juga pendapatan negara. Silakan Puan Sofia. Okey, jadi untuk perbezaan, terima kasih moderator. Jadi untuk perbezaan antara pendapatan negara dan pendapatan persendirian, saya akan berikan contoh yang mudah untuk semua orang faham. Jadi saya akan berikan contoh daripada dua golongan, iaitu golongan B40 dan golongan M40. Daripada golongan B40 saya akan beri nama dia Encik Wan, dan golongan M40 saya akan berikan nama dia Encik Rai. Jadi mereka berdua adalah dalam lingkungan umur yang sama, iaitu 19 tahun. Tapi Encik Wan daripada golongan B40 dia melanjutkan pelajaran di IPTA, manakala Encik Rai tidak melanjutkan pelajaran di IPTA, dia memilih untuk bekerja terus. Jadi golongan maksud saya, Cik Wan daripada golongan B40, dia akan mendapat biasiswa daripada kerajaan. Jadi biasiswa yang didapati tersebut adalah tergolong dalam pendapatan individu, bukan pendapatan negara. Dan bagi Encik Rai yang bekerja, dia akan mendapati KWSP. Jadi KWSP tersebut bukanlah tergolong dalam golongan pendapatan individu, tapi dia merupakan pendapatan negara. Jadi biasiswa yang didapati oleh Encik Wan daripada golongan B40 tadi adalah pendapatan faktor. Dan manakala KWSP yang didapati oleh Encik Rai merupakan bayaran pindahan, dan kedua-dua tersebut
adalah penting untuk mendapatkan pendapatan boleh guna. Jadi untuk mendapatkan pendapatan boleh guna untuk kedua-dua tersebut, kita perlu menolakkan pendapatan faktur ataupun bayaran pindahan dengan cukai pendapatan. Terima kasih. Terima kasih kepada Datuk Sofia atas penjelasan sebentar tadi. Maka berakhirlah rancangan wawancara kita pada hari ini. Terima kasih kepada 3 orang ahli panel kita dan semoga kita berjumpa lagi pada siaran yang seterusnya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih kepada wartawan kita Rosmaira atas wawancara khas yang dipersembahkan itu tadi. Dan oleh itu, mari kita teruskan dengan segmen yang seterusnya, iaitu Suara Rakyat bersama dengan wartawan kita iaitu Izwani dalam membicarakan kaedah pengiraan pendapatan negara dan apa yang rakyat ingin sampaikan berkaitan dengan pendapatan negara, pendapatan mereka pada saat ini. Mari kita lanjutkan dengan segmen seterusnya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Siaran langsung dari saya di KMJ membincangkan kaedah pengiraan pendapatan negara paling sesuai. Terdapat 3 kaedah iaitu kaedah perbelanjaan, kaedah pendapatan dan kaedah keluaran. Kita mulakan dengan kaedah perbelanjaan iaitu nilai barang akhir. Untuk kaedah ini kita ada 5 komponen iaitu perbelanjaan penggunaan isi rumah, perbelanjaan penggunaan kerajaan, perbelanjaan pelaburan, swasta dan kerajaan dan awam, perubahan stok dan ekspor bersih. Jadi setelah tambahkan 5 komponen ini, kita akan dapat KDNK-HP. Untuk mendapatkan KNK-HP, kita perlu tambahkan PFBLN. Seterusnya KNK-HP tolak cukai tak langsung tambah subsidi, kita akan dapat KNK-KF. Dari KNK-KF tolak susut nilai, kita akan mendapat KNB-KF. Kaedah ini juga boleh digunakan untuk mendapatkan KNB-KF untuk kaedah keluaran. Kemudian untuk kaedah keluaran terdapat 4 komponen iaitu nilai ditambah sektor utama, sektor kedua, sektor ketiga dan cukai import. Kita tambahkan 4 komponen untuk mendapatkan KDNK-HP. Jadi seperti yang saya terangkan, untuk mendapatkan KNB-KF boleh menggunakan kaedah perbelanjaan yang saya terangkan tadi. Akhir sekali, untuk kaedah pendapatan, kita kumpulkan 5 komponen juga iaitu upah dan gaji sebelum ditolak caruman KWSP, sewa, bunga bersih, keuntungan syarikat dan pendapatan perusahaan. Setelah tambahkan 5 komponen tadi, kita akan dapat KNB-KF. Setelah memberikan penjelasan, kita beralih ke segmen seterusnya iaitu soal jawab. Assalamualaikum. Pada pendapat anda, kaedah pengiraan pendapatan yang manakah paling efektif digunakan untuk di Malaysia? Bagi saya kaedah pengiraan perbelanjaan. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum. Kamu semua pelajar ekonomi kan? Memandangkan kamu semua pelajar ekonomi, saya inginkan pendapat anda tentang kaedah pengiraan pendapatan yang manakah sesuai digunakan di Malaysia. Pada pendapat saya, kaedah keluaran. Anda pula? Saya setuju dengan pendapat dia. Majoriti mengatakan kaedah keluaran adalah kaedah paling sesuai digunakan di Malaysia. Terima kasih dan sekian daripada saya. Saya kembali kepada Seri Pentas. Terima kasih wartawan kita Izwani tadi yang membicarakan tentang kaedah pengiraan pendapatan negara. Baiklah Jack, kita dapat mendengar banyak pendapat berbeza dari rakyat Malaysia dan banyak juga maklumat yang kita boleh dengar dan faham dengan lebih jelas dan terperinci berkaitan ekonomi semasa kini. Dan baiklah Hazim, saya ingin mengatakan bahawa setakat itu sahaja buletin utama kita berkaitan dengan konsep pendapatan negara. Jadi tetap terus setia bersama dengan kami di buletin utama pada hari dan waktu yang sama bagi membincangkan topik-topik makroekonomi negara. Dan sekian daripada saya, Jacqueline Brisnika Ana Richard dan rakan penyampai saya Muhammad Hazim bin Muhammad Sarafi. Semoga kita berjumpa lagi.